Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk topik 3.1 persekitaran kod arahan. So, 3.14 standard pembelajaran 3.1.4 mengesan dan membaiki ralat pada segmen kod dalam penyelesaian masalah. Jadi bagaimana kita ingin mengesan ralat tersebut? Jadi antara petunjuk untuk mengesan ralat, yang ini tak ada dalam buku teks ya. Yang pertama sekali, anda kena kenal pasti apakah hasil yang dikehendaki, apakah output yang dikehendaki. Okey. So di sini kalau kita lihat output yang dikehendaki ialah, kalau kehendak soalan kita kenal pasti adakah output yang keluar itu sama seperti apa yang dikehendaki dalam soalan. Okey, jika tidak, maka kita dapat simpulkan berlakunya ralat dalam atur cara yang kita bangunkan. Jadi yang pertama sekali, kita leraikan, membaiki atur cara mengikut bahagian dan menyelesaikan satu demi satu. Sekiranya kita punya kod arahan itu ada beberapa bahagian, loop, gelung, ataupun ada user defined function, ada function-function atau prosedur-prosedur yang lain, kita boleh leraikan mengikut bahagian-bahagian kecil dan kita kesan satu demi satu. Okey. Jangan memadam ke semua atur cara dalam menulis semula, kerana ini akan membazirkan masa anda. Ini yang berlaku. Biasanya pelajar-pelajar akan fade up, dia akan padam, dan akhirnya dia kena buat balik semula, ambil masa yang lebih lama. Satu. Yang kedua ialah salin atur cara anda. Salin atur cara anda. Ini adalah supaya atur cara yang anda ubah dan baki tidak berjalan, maka kita boleh kembali kepada atur cara yang asal. Bagaimana nak salin? Anda boleh copy dan kemudian paste dalam Word ke, dalam PowerPoint ke, dalam Excel ke, atau apa sahaja dalam Notepad yang boleh. Biasa kita copy dalam, masukkan dalam Notepad. Okey, sebagai backup. Dan seterusnya ialah kaedah cuba-cuba, try and error. Ya, kita boleh cuba-cuba dengan kita melihat langkah demi satu langkah ke satu langkah. So, cari kod arahan khusus yang menyebabkan ralat. Kita boleh cuba-cuba. Mungkin kita rasa function ni tidak berfungsi, jadi kita baiki ralat di situ. Mungkin boleh kalau kita nampak lah. Ini akan mempercepatkan lagi proses pembaikian mengenal pasti ralat. Okey, semak adakah masalah yang disebabkan oleh ralat berikut? Ralat larian masa. Okey, anda tertinggal satu kod baris arahan yang menyebabkan atur cara tidak dapat dijalankan, ataupun ada berlakunya ralat sinteks di mana anda salah typing, salah type sebagainya, ataupun ralat logik di mana anda menggunakan susunan algoritma yang salah ataupun operator logik yang salah. Dan akhir sekali, anda selesaikan masalah. Bagi ralat atur cara dengan atur cara yang lebih baik. Cuba satu cara demi satu cara. Okey, jangan mengubah banyak kod pada arahan pada satu masa sekali, kerana jika pembaikan tersebut tidak seperti yang dihasratkan, anda sukar kesan ralat yang berlaku. Okey, contohnya anda baiki ralat pada satu segmen kod yang kecil, kemudian anda run dahulu. Jangan anda baiki semua bawa nak run, nanti susah anda nak melihat di manakah berlakunya ralat tersebut. Jadi try and error ni sebenarnya anda boleh gunakan kaedah demi langkah, langkah demi langkah. Anda cek sebaris demi sebaris. Okey. Itu lebih baiklah. Tetapi try and error untuk lebih cepat. Anda spot mana-mana ralat yang berlaku dalam atur cara anda cuba baiki. Okey. Tapi jika tak dapat kenal pasti, anda kena buat langkah demi langkah, baris demi baris untuk kenal pasti ralat tersebut. So, apakah dia ralat sinteks? Okey, sebelum itu kita ada satu lagi kaedah, iaitu teknik semakan meja, di mana anda akan masukkan satu sampel data dan anda lihat bagaimanakah berdasarkan atur cara tersebut. Anda akan buat satu jadual, okey, dan anda akan kira sendiri, okey, bagaimana proses bagi atur cara anda itu, adakah dia menepati output yang anda ingini. Itu salah satu lagi teknik dia. Okey, teknik semakan meja. Okey, ralat sinteks. Penggunaan sinteks yang tidak betul, contohnya print, sepatutnya print sahaja ditambahkan F di hujung, maka dia tidak dapat, Python tidak dapat membaca arahan tersebut. Okey, kesalahan ejaan lah sinteks ni. Tertinggal atau salah menggunakan simbol seperti tanda titik bertindih, tanda petikan, tanda kurung. Kadang-kadang anda sepatutnya menggunakan square bracket, anda buat curve bracket. Okey, cara penggunaan sinteks yang tidak betul seperti meletakkan sinteks di tempat yang salah, contohnya print adalah salah. Okey, maksudnya dia indentation dia masuk ke dalam sedikit, maka salah. Print sepatutnya berada di mula-mula, di baris yang mula sekali.
Okey, bukannya dia masuk ke dalam. Penggunaan indent yang salah. Okey. Okey, contoh ralat sintaks. Ini adalah contoh atau cara untuk mengira ketinggian ya. Ketinggian ada dalam buku teks anda. Okey, pertama float, masukkan ketinggian ahli pertama, masukkan ketinggian ahli kedua, ahli ketiga, ahli keempat dan ahli kelima. Okey, float betul lah. Okey, ketinggian mesti ada perpuluhan. Okey, kemudian jumlah sama dengan pertama tambah kedua tambah ketiga tambah keempat tambah kelima. Okey, nampak okey? Okey, purata sama dengan jumlah bahagikan dengan 5. Di sini mungkin anda kena letak float, mungkinlah letak float. Kerana bila jumlah dibahagi dengan 5, kemungkinan dia akan jadi float juga. Okey. Print /n. /n ni maksudnya ialah kita akan pergi ke baris yang baru, selang satu baris, ukuran ketinggian yang dimasukkan, ahli pertama, ahli kedua, ketiga, keempat, kelima, dan print purata ketinggian sekarang round. Okey, round purata 2 dalam meter. Round ni maksudnya kita genapkan, bundarkan dia. Okey, purata tadi 2 titik puluhan, tempat perpuluhan. Okey, pilihan yang digunakan teknik langkah demi langkah. Dia bukan teknik try and error, teknik langkah demi langkah. Bagi membuat penyemakan ralat sintaks seperti di atas, teknik langkah demi langkah boleh digunakan. Semakan dilakukan sebaris demi sebaris dalam segmen kod untuk memastikan segmen kod bebas daripada ralat. Jadi apakah ralat dia? Ralat sintaks yang terkandung dalam segmen kod tersebut ialah ketiadaan tanda koma sebelum fungsi round. Okey, sepatutnya round purata ketinggian, koma, dia nak gabungkan dengan boleh ubah purata ni, maka dia kena ada koma. Itu benda ralat-ralat yang kecil lah yang tertinggal. Sintaks, ejaan, koma, noktah bertindih dan kurungan, square bracket dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah ralat masa larian. Okey, contohnya pembahagian dengan sifar. Dalam proses atau cara anda ada calculation, pengiraan yang anda bahagi dengan sifar. So dia akan terhenti seketika bila anda runkan atau cara tersebut. Melaksanakan operasi untuk dua boleh ubah yang berlainan jenis data. Okey, contohnya boleh ubah yang pertama anda menggunakan string, boleh ubah yang kedua anda menggunakan float. Mana boleh dibahagikan string dengan float? Ayat tidak boleh dibahagikan dengan nombor. Okey. C. Menggunakan boleh ubah fungsi, modul atau objek yang belum ditaktifkan. Ada boleh ubah yang tiba-tiba kita panggil tapi kita tak takrifkan terlebih dahulu, tidak istiharkan terlebih dahulu. Contohnya kita bahagikan purata, bahagikan dengan 2. Purata itu adalah boleh ubah, tapi kita tidak declarekan di peringkat mula-mula tadi apakah itu purata. Jadi dia tidak boleh panggil boleh ubah purata. D. Mengakses nilai pustaka atau objek yang atribut tidak wujud. Okey, dia panggil sesuatu yang tidak wujud, yang tidak kita istiharkan terlebih dahulu. Contohnya dia panggil A, boleh ubah A tak ada pun kita sebut di awal-awal, jadi tak boleh dipanggil. Mengakses fail yang tidak wujud, sama jugalah. Okey, inilah contoh ralat masa larian. Okey, dia akan keluar begini, file C user dari desktop Python saya perkemahan line modul float pribadi type error pribadi is invalid keyword argument for this function. Di sini dia tulis tu boleh ubah pribadi ni tak wujud lah. Kita nakkan float pribadi 13.5, pribadi sama dengan 13.5. Sepatutnya kita kena declare dahulu apakah itu peribadi. Okey, berapakah nilai untuk peribadi. Okey, bukan kita panggil terus. So dalam kes yang ini pengistirahan boleh ubah dengan menggunakan jenis data float adalah tidak betul. Kenapa float tidak betul ya? Float peribadi, float peribadi sama dengan kena ada nama lain di depan tu. Contohnya A sama dengan float, dalam kurungan peribadi sama dengan 13.5, baru betul. Kita kena ada di depan tu kena ada nama boleh ubah yang lain. Okey, ralat masa larian contohnya. Ni contoh tadi ya, tadi ralat.
Float peribadi sama dengan 13.5, float pakaian 100.5, float kemah sama dengan 12.0. Jadi kos tetap sama dengan peribadi tambah pakaian tambah kemah. Kos masak sama dengan float input, masukkan kos untuk barangan masak RM, jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos masak. Okay, kita lihat kos masak float input, masukkan kos untuk barangan memasak. Jadi jumlah kos sama kos tetap tambah kos masak. Print pengiraan jumlah kos. Okey. So ini yang dibetulkan kot sama je. Okey. Sepatutnya dalam kes ini mesti cikgu tahu tadi lah. Okey, anda kena declare kat dekat sini A sama dengan float peribadi ataupun peribadi. Salah ni. Peribadi sama dengan 13.5. Okey, float pakaian sama dengan 105.90. Okey, kemah sama dengan 12.00. Itu sahaja. Okey, kemudian barulah kita masukkan kos tetap sama dengan peribadi tambah pakaian tambah kemah. Di sini kita tidak isytiharkan boleh ubah ini terlebih dahulu. Ini salah ni. Sepatutnya tak payah float. Peribadi sama dengan 13.5, pakaian sama 105.90, kemah sama dengan 12.00. Jadi float tak payah. Float biar dia ada di sini. Float input, masukkan kos untuk barangan masak di sini. Okey, ataupun float dekat sini. Kos tetap sama dengan float peribadi tambah pakaian tambah kemah. Okey, seterusnya ralat logik. Ralat logik tidak akan mengganggu pelaksanaan segmen kod yang dibangunkan, tetapi ralat logik disebabkan oleh kecuaian pengatur cara dan nyata-nyata berikut adalah contoh kesilapan umum yang membawa kepada ralat logik. Tak ada paparan mesej untuk ralat logik ini. Okey, tadi ralat masa larian dia terhenti seketika. Itu maksudnya ada ralat masa larian. Tapi kalau ralat logik, dia tidak ada paparan mesej dan kita hanya dapat tahu apabila output yang dihasilkan tidak sama seperti yang kita ingini. Okey, itu maksudnya ada ralat logik. Pemanggilan boleh ubah yang salah, penggunaan nombor bulat atau nombor bulat yang tidak betul, penggunaan operator pengendali yang salah, kesilapan dalam ungkapan boolean, operator perbandingan inilah, penggunaan ruang jarak yang salah. Okey, output dihasilkan tidak sama dengan output yang diingini. Penggunaan operator pengendali yang salah, penggunaan nombor bulat yang tidak betul atau bukan di tempat yang sepatutnya. Okey, contohnya ralat logik ni. Okey, output segmen kod yang diperoleh adalah bukan output yang diingini, maka terdapat ralat dalam logik segmen kod ini. Bahagian semakan baki yang dikira adalah RM negatif 68. Jadi bayaran dibuat sepatutnya 200, buku cerita 78, majalah 16, buku motivasi 87, baki wang anda lah negatif 68. Salah lah. Sepatutnya tak ada tanda negatif sepatutnya. Okey, sepatutnya di sini, maksudnya di sini output berbeza, jadi ralat logik di mana kita salah menggunakan operator. Operator tambah tolak, operator perbandingan, operator boolean dan sebagainya. Okey, jadi kita kena betulkan dia punya operator pertambahan dia. Apa tambah apa tambah apa. Operasi matematik lah, dalam semudahnya operasi matematik. Okey, ini contoh dia. Buku cerita float 39, majalah float 16. Okey, betul. Jumlah 1, 2 darab buku cerita tambah majalah. Bayaran 200, baki 66. Baki 1, 66. Jumlah buku, bayaran, tolak baki 1. Okey. Buku motivasi sama dengan jumlah buku, tolak dengan jumlah 1, bahagi 2. Jadi kalau kita baca dekat sini, buku motivasi sama dengan jumlah buku tolak dengan jumlah bahagi 2. Kena ada
kena ada kurungan dekat situ. Dia terlupa buat kurungan. Bila tidak buat kurungan, maka dia akan bahagi dulu. Jumlah 1 dibahagi dengan 2. Okey, yang ini anda kena ingat operator perbandingan kita dah belajar. Yang mana yang akan didahulukan. Okey, bila sesuatu di dalam kurungan macam ni, itu akan dikira terlebih dahulu sebelum dibuat operasi yang lain. Macam dalam kes ini, jumlah buku tolak jumlah 1 ni akan dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru dibahagi dengan 2 kerana dia berada dalam kurungan. Okey, itu sajalah alat logik. Okey, mengesan dan membaiki ralat pada kod segmen dihasilkan dalam penyelesaian masalah. Pensel 1, pen 2, gunting 3, madam 1.5. Ni agak harga sebenarnya pensel ni. Okey, inputnya masukkan bilangan pensel diperlukan, masukkan bilangan pen, masuk bilangan gunting, bilangan pemadam, bilangan pembaris. Okey, betul. Atau cara mengira harga pensel darabkan dengan bilangan pensel. Okey, pen darabkan bilangan pen. Okey, betul. Atau cara mengira jumlah kos sama dengan jumlah pensel tambah jumlah pen ni. Okey, dan printkan jumlah kos untuk alat tulis RM7 tambah jumlah kos. Okey, jadi anda perlu lakukan semakan pada kod baris demi baris, kesan ralat dan baiki ralat tersebut. Ulang langkah 4 jika ada paparan mesej ralat. Lakukan semakan pada segmen kod baris demi baris dan baiki ralat tersebut. Apa ya ralat kat sini? Okey, jadi sekilas pandang, okey, memang soalan ini meminta anda melakukan teknik semakan meja. Okey, tapi kalau kita menggunakan kaedah try and error, yang pertama sekali yang pertama sekali pensel ini adalah bilangan. Okey, bilangan. Harga. Jadi, cikgu akan masukkan pensel sama dengan ataupun pensel sama dengan float 1, pen sama dengan float 2, gunting sama dengan float 3. Okey, pemadam sama dengan float 1.5. Ya, semuanya nilai float kat situ. Itu pendapat cikgu lah. Okey, kemudian bilangan pensel pula. Okey, bilangan pensel integer. Okey. So, soalannya boleh ke integer dengan float digabungkan sekali? Bila kita letak kat sini, atau cara jumlah pensel sama dengan pensel float didarabkan dengan bilangan pensel integer. Okey, kita lihat. Cuba kita lihat dalam Python. Boleh atau tidak? Okey, contohnya dalam online Python, kalau kita lihat pertama sekali, cikgu typekan pensel. Kecil lah, kita baru kecil. Pensel sama dengan 1. Okey. Kemudian bilangan pensel, kita buat pensel sahaja. Okey, sama dengan 1. Kenapa dia keluar ni? Okey, pensel sama dengan 1. Kemudian bilangan pensel sama dengan int integer dalam kurungan input. Okey, dalam kurungan masukkan bilangan pensel. Okey. Kemudian baris seterusnya, kira jumlah pensel. Jum underscore pensel sama dengan pensel didarabkan dengan bilangan underscore pensel. Okey, dan yang terakhir print dalam kurungan
jumlah pensel. Okey, kita cuba run, kita lihat apakah hasil dia. Okey, masukkan bilangan pensel, katakan cikgu nak 2. Okey, maka print jumlah pensel 2 darab dengan 1 sama dengan 2. So tak ada masalah dekat sini. Okey, tidak ada masalah di sini apabila kita meletakkan pensel ini sebagai satu nombor. Kalau kita letak float itu, float maksudnya okey, kita cuba run sekali lagi. Masukkan bilangan pensel 3. Okey, pun tidak ada masalah. Maksudnya antara float dengan integer tidak ada masalah untuk kita darabkan bersama. Okey, kerana dua-dua tu adalah nombor. Yang masalahnya jika integer didarabkan dengan string, memang tak boleh lah. Okey. So, yang itu tak ada masalah. Jadi masalah di sini yang cikgu nampak dengan jelas ialah pada formula di bawah itu. Ini sekilas lalu lah. Okey, sekilas lalu, di mana formula di bawah itu menunjukkan jumlah kos untuk alat tulis RM. Okey, kemudian sepatutnya ada tanda koma dekat situ untuk dia gabungkan dengan jumlah kos, bukannya tambah. Okey, itu yang sekilas lalu yang cikgu nampak. Okey, kalau anda nak lakukan teknik semakan meja, tak ada masalah, boleh lakukan teknik semakan meja. Tetapi sekilas lalu cikgu nampak itulah masalahnya berada di bahagian paparan cetak ni, print. Okey. Itu secara ringkas berkaitan dengan bagaimana mengesan dan membaiki ralat. Jadi untuk TP4 dan TP5, anda perlu menunjukkan keupayaan mengesan ralat dalam kod segmen. Jika anda boleh buat mengesan keupayaan, anda dapat TP4. Jika anda dapat membaiki ralat, anda akan dapat TP5. So soalannya ialah ini, soalan ni rasanya tidak ada di dalam buku teks. Okey, di mana ini ingin menulis satu cara untuk memaparkan perkataan panas apabila suhu melebihi 60 darjah Celsius dan menghasilkan pernyataan yang lain bagi setiap suhu yang dimasukkan oleh pengguna. Kod di bawah ialah atur cara yang dibangunkan oleh ini. Atur cara di bawah tidak dapat menghasilkan paparan seperti yang dikehendaki. Jangkakan hasil kod segmen di bawah, kesan dan baiki ralat atur cara bagi memaparkan paparan yang dikehendaki. Kalau dalam peperiksaan anda memang tidak ada kemudahan untuk menggunakan Python, dan pada ketika itulah anda kena menggunakan kebijaksanaan anda, pengalaman anda mengesan ralat, okey, dengan menjawab soalan itu di atas kertas. Tetapi untuk latihan, cikgu benarkan anda menggunakan Python. Python ni macam kalkulator lah untuk anda menjawab soalan matematik. Tetapi dalam peperiksaan, anda tidak ada program Python yang anda boleh gunakan kerana dia jawab di atas kertas. So, itulah anda perlu ada pengalaman mengesan ralat, sama ada menggunakan Python. Dari situ nanti anda dapat kenal pasti secara pemerhatian. Macam cikgu tadi, cikgu nampak sekilas lalu cikgu tahu disilap kat sini. So, itu berdasarkan pengalaman. Okey, contoh di sini, suhu PNG, input masukkan suhu dalam darjah Celsius gunakan nombor. Okey, if suhu peng lebih besar dari 80, print sangat panas. If suhu peng lebih besar daripada 60, print panas. Okey, sepintas lalu dekat sini anda pun tahu. Okey, mana ada kita belajar if ni banyak kali. Indentation. Mana boleh if ni sebaris macam ni. Dia mesti masuk ke dalam sikit. Okey, kalau tak percaya anda boleh buat di dalam Python untuk kenal pasti apakah ralat yang dan bagaimana untuk membaiki ralat tersebut. So, ini adalah soalan TP6. Cikgu takkan bantu anda. Jika anda boleh buat, anda akan dapat TP4 dan TP5. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Selamat menjawab.